Okay, dia akan refresh dengan data gambar yang terbaru. So ini yang kita dapat. Okay, senarai record staff, kita ada nama ni datang daripada Google Spreadsheet dan gambar ni daripada URL yang disimpan dalam Google Spreadsheet. So macam itulah kita boleh gabungkan image daripada Cordula masuk ke dalam Google, dalam Cordula kita. Okay guys, ada beberapa cloud storage untuk image ataupun file yang support oleh Cordula. Antaranya adalah Firebase, kita ada Cloudinary, ni adalah satu daripadanya. Jadi untuk tutorial video kali ni saya nak tunjuk macam mana nak gunakan Cloudinary ni untuk kita pilih satu gambar daripada apps mobile kita dan kemudian kita upload ke dalam Cloudinary. So Cloudinary ni kita boleh simpan data berbentuk macam itulah, image, supaya kita nantinya kita boleh linkkan profile picture, profile picture pengguna kita ataupun staff kita kepada image dalam Cloudinary. So apabila kita select nanti menggunakan image picker Cloudinary, image tersebut akan diupload ke Cloudinary dan Cloudinary akan provide kita URL kepada image tersebut. Okay, so nanti kita cuba macam mana. So kita cuba fahamkan structure Cloudinary, structure plugin Cloudinary yang telah disediakan dalam Cordula ini. Apa yang saya akan buat adalah bahagian bawah ni nanti kita akan masukkan satu image picker. Okay, dan image picker tu akan pilih gambar daripada phone kita, image picker. So saya search untuk image picker. Image picker, ni image picker. Image picker saya letak di bawah ini. So most likely image picker ni saya nak besarkan dia, image picker. So image picker ni akan berfungsi untuk ni lah. Saya letak 300, try with 300, height 300. Alamak, besar lah pula. Okay, saya letak 100 lah. Okay, so saya try centerkan dia. Center tak boleh sebab kita punya vertical arrangement ni tak center. Okay, vertical arrangement saya set dia sebagai center. Baru dia boleh center lah. Okay, so teks pada image picker ni mungkin kita nak mengubah arahan kepada user. Pilih gambar profile, enter, pilih gambar profile. Dan mungkin saya tukar dia punya text color kepada hitam ataupun kelabu, dan saya tukar dia punya background, background color kepada lebih kurang macam tu. Gelap sikit kot. Dan pilih so lebih kurang macam tu. Nanti image yang dipilih akan appear kat sini lah. Dan satu lagi saya perlukan label. Label ni saya gunakan satu macam sort of temporary storage supaya nama URL tu, nama URL Cloudinary yang kita hantar tu nanti dia akan appear di sini lah. Okay, sebagai temporary storage. Dan mungkin kita boleh rename label ni, label kepada URL Cloudinary. Okay. Untuk kita upload gambar ni kepada gambar yang user pilih ni kepada Cloudinary, kita kena gunakan satu plugin yang ada dalam ni storage yang ada dalam Cordula ni. Dia memang dah ada secara default. Dia nama dia Cloudinary, sebelah kiri ni. Cloudinary. Dia dah sediakan di situ Cloudinary.
Dan saya simply tarik je kepada skrin. Nanti dia akan keluar kat sini kan. Ni Cloudinary. Dan apa yang Cloudinary perlukan adalah 3 elemen ini, iaitu API secret, API key, API secret, cloud name. Okay, tiga item ni lah. Macam mana nak dapatkan API key, API secret, cloud name? Dan kita kena kembali kepada Cloudinary. Okay. Saya kena daftar satu Cloudinary account kat sini. Pergi kat cloudinary.com. Pergi ke cloudinary.com, Okay, cloudinary.com, dan kita akan daftarlah secara percuma. Ambil yang percuma service dulu. Untuk servis percuma, dia provide gambar lah. Dia benarkan kita upload gambar. Kalau yang berbayar tu tak silap, dia boleh upload juga video. Ada package yang free lah. Saya gunakan package yang free saja. Email, email, then password, blah blah blah, company or site name, Carol.net. Contoh lah, select a product ni saya ambil yang digital asset management ni lah. Digital asset management. I am not a robot. Then create account. So selepas dia suruh create account, dia minta kita check email tak silap. Tu dia suruh kita pergi ke email. Okay, dia suruh pergi ke email. Macam biasalah, kita akan pergi ke email kita. Yang ni saya tak nak reveal. Okay, tak silap dia akan keluar macam ni. Okay, ini dalam email kita lah. Dan sign in to validate. Macam tu je lah. Validate email. Okay, so bila sampai kat sini, pergi je lah ke developer. Continue. Lepas tu build apps or website product. Continue. Then kita dah sedia. Klik kepada dashboard ni. Klik pada dashboard bahagian atas kiri ni. Dashboard. Nanti kita akan nampak beberapa item yang diperlukan tadi, iaitu cloud name, API key dan API secret. Okay, so saya akan capture API ni, cloud name. Copy je dulu. Klik kepada sini, copy. Lepas tu kita kembali kepada saya tutup dulu. Kembali kepada kita punya Cordula Creator. Ni kan, kita dah letak kat bawah ni kan. Okay, kita dah tarik kepada screen dan kita dah dapat Cordula. Ni Cordula kita. Cloudinary. Cloudinary dia perlukan apa tadi? API key, API secret, cloud name. So saya copy tadi cloud name, saya paste di sini dulu. Ctrl C, Ctrl V. Okay, Ctrl C, Ctrl V. Lepas tu saya datang balik ke sini, API key. Copy API key dan saya akan paste balik dalam API key di sini. Ctrl V. Ctrl V untuk paste. Dan saya datang balik ke API secret, copy. Dan saya akan pergi ke sini untuk paste. Okay, so itu yang kita boleh buat untuk hubungkan kita punya apps dengan kita punya Cloudinary. Okay, Cloudinary punya API. Okay, lepas tu kita pergi kepada blog. Okay, pergi kepada blog. Apa yang kita akan buat adalah satu blog baru. Yang mana blog baru ni, macam mana sekejap. Okay, so blog baru ni akan menghubungkan image picker kita tadi. Mana image picker? Okay, kita nak buat supaya image picker ni selepas di select after picking. Okay, image picker after picking. After picking tu maksudnya selepas kita pilih image daripada mobile device kita, kita akan set
image picker, set image picker. Saya cuba nak paparkan lah. Set image picker to get selection. Image picker dot image. Image picker dot image. Image picker dot image. Ni. To selection. Selection ni datang lagi sini. Get selection. Tarik. Okay. Yang ni. Saya ulang. Dapat dari sini. Get selection. Daripada get selection ni maksudnya apa image yang dipilih oleh pengguna. Lepas tu kita masukkan kat sini. Then untuk menghubungkan image picker ni dengan Cloudinary, kita akan upload media. Sebab tadi kita dah masukkan Cloudinary punya template. Ni pun kita akan pakai nanti. Kemudian okay, kita akan call upload image terus kat sini. Okay, call upload image terus. Dan oleh kerana proses tu mungkin ambil masa agak lama, tertakluk kepada kualiti gambar. Kalau kualiti gambar high resolution, dia akan mungkin lambat sikit lah. So, kita akan on notifier. Kita akan call progress dialog. Progress dialog. Okay, letak sini. Ini kita tarik balik ke bawah. Upload. Okay, tadi tak settle. Upload media ni kita kena dapatkan daripada media tu adalah image. Image tu kena dapat daripada image picker. Image picker. Image picker dot selection. Image picker dot selection. S besar kat bawah. Image picker dot selection. Ni. Ini merujuk pada gambar yang dipilih dan dia akan upload kepada Cloudinary account kita. Okay, ya. Dan kemudian kita akan masukkan ni lah, show dialog ni. Show dialog ni. Okay, kita masukkan teks macam biasa. Message sedang upload gambar profile. Lepas tu kita akan duplicate dan kita akan masukkan title dia kepada app staff info. Okey. Itu adalah macam mana kita boleh upload gambar yang user pilih kepada Cloudinary storage. Dan apabila selesai Cloudinary ni di-upload, obviously kita cuba nak paparkan ni lah. Okay, so kita nak paparkan URL yang Cloudinary assign kepada gambar tersebut kepada kita punya label. Mana label kita? Label kita tadi dalam URL Cloudinary ni kan. Ni label kita. Kita dapatkan set text dia. Set text TTT kat bawah text set text. Okay. So ini kita akan masukkan dan kita akan get URL dia. Okay, dengan kita boleh gunakan get URL untuk capture apa URL yang dihantar gambar tu kepada Cloudinary. Dan kemudian kita akan mungkin set image picker to, ini saya nak duplicate. So, saya cuba ambil gambar tu daripada Cloudinary supaya kita confirm lah yang image tu di-upload ke Cloudinary. Dan kemudian oleh kerana tadi kita ada buat show progress dialog. Okay, kita ada show progress dialog. Pastinya kita kena dismiss. Okay, dalam notifier kita kena dismiss progress dialog. Dismiss progress dialog. Dismiss progress. Ni show. Kita kena dismiss. Dismiss mana dismiss? D atas. Dismiss progress dialog. Okay. Pop. So, tu korang boleh buat screen capture. Tu adalah okay, ini adalah blok dia. Ini apabila image
picker tersebut terima satu image daripada user selection, dia terus upload kepada Cloudinary. Okay, ini tertakluk pada korang punya algoritma lah. Sekarang ni algoritma yang saya buat adalah select je image terus upload ke Cloudinary. Sebab apa? Sebab selepas kita upload gambar ke Cloudinary, saya cuba dapatkan dia punya URL value tu untuk saya masukkan dalam teks label URL Cloudinary. Okay, kat atas ni masa dia upload, dia akan activate progress dialog. Selepas habis dia upload gambar tersebut ke Cloudinary, dia akan off ataupun dismiss progress dialog. Okay, so macam tu kita punya algoritma. Okay, kita test. Sebab itu je yang kita nak buat untuk video ni. Kita akan test. Okay, baik, saya akan test. Kita just try yang ni, yang atas tu tak payah dulu. Pilih gambar. Kemudian kita boleh select daripada foto. Kita boleh masukkan contohnya logo lah. Saya masukkan logo. Ni tengah loading. Sedang upload. Kemudian gambar tu dia dah appear pada image picker dan sudah di-upload kepada Cloudinary storage. Okay, so exercise ni cuma nak tunjukkan macam mana Cloudinary dia punya apa istilah dia, modus operandi, dan macam mana kita nak upload gambar ke Cloudinary dan kemudian download balik untuk kita paparkan dalam apps kita. Okay guys, kita dah berjaya untuk menggunakan Cloudinary sebagai satu image storage, so that later image ni kita boleh upload ke dalam Cloudinary. Cuma dia punya path ataupun URL ni yang kita akan masukkan ke dalam kita punya Excel. Okey, seterusnya sebenarnya bukan kita upload ke Excel, yang mana kita upload ke Google Spreadsheet. Okey. Okey, sebelum ni kita dah ada interface macam ni. Boleh tak? Okey, boleh tak data-data ni dengan dia punya apa namanya? Dengan dia punya URL profile image ni kita upload ke dalam Google Spreadsheet. So contohnya kat sini kan kita ada ID staff, nama staff, IC staff, jabatan. So boleh tak kita masukkan kat sini path je lah. URL profile image. So ini adalah URL profile image pada Google Spreadsheet kita. Dan pastikan bila kita dah ada field ini, kita perlukan data untuk field inilah. Data dia buat macam mana? Kita pergi kepada app script. Then kita akan ubah sesuai lah dalam create dalam create ni. So saya masukkan kat sini profile picture. e.parameter.profile picture. Tu sama ada boleh koma pun boleh, tak koma pun boleh. Kalau nak koma pun boleh, tak koma pun boleh. Okey. Okey, so kita ada profile picture kat situ. Nampak? Ini adalah data yang kelima. 1 2 3 4 5, data yang kelima. Jadi oleh kerana kita ada data yang kelima, kita kena provide data yang kelima ini daripada Cordula. Tapi sebelum tu kita kena deploy. Klik deploy ni, manage deployment. Manage deployment. Dan pastikan kita save sebagai new version lah. Ni. Tukar je kepada new version. Oh, sorry. Sebelum tu saya save dulu ya. Sorry. Save dulu. Kita kena save dulu ya. Pastikan save dulu. Ni. Pastikan save di sini sebab kita dah ada buat perubahan pada profile picture ni. Kita klik save. Kemudian kita pergi kat deploy ni. Manage deployment. Manage deployment. Dan kemudian kita akan tukar edit di sini. Tukar kepada new version. Klik deploy. Okay, done. Dan kemudian kita balik kepada Cordula. Okay, kita balik kepada Cordula. Kita perlukan
part yang mana kita hantar data tadi. Yang ni. Nampak tak? Kita modify sikit je. Join ni kita tambah kepada 2 lagi. 1, 2. Ini untuk accommodate data profile picture. Data profile picture ni kita ambil dari mana? Ni yang lain semua maintain. Profile picture 1 kita ambil dari sini, duplicate. Ini akan merujuk kepada kita punya ni sheet kita ni, dia nama dia profile picture. Dia merujuk kepada yang ni, profile picture. So saya kena tambah profile picture. Profile picture. Okey, profile page ni kita nak ambil daripada mana? Sorry, ini kena ke atas. Profile page ni kita ambil daripada URL. URL coordinary, sorry. URL ni, label kita ni. Ambil daripada label kita. Kita akan get text je lah. Okey, get text saja. Okey. Kita tambah yang ni je. Profile page sama dengan ini adalah teks daripada URL. Okay, so sepatutnya macam tu je lah. Okay, simple je. So saya try reset. Saya try connect companion. Ya. Kita try masuk contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Saya nak buat satu data yang baru lah. Sebab data yang sebelum ni tiada URL. Carol, nombor IC. Okey, jabatan multimedia. Kita select satu gambar. Contoh. Lepas tu kita try simpan data. Kalau berjaya simpan, dia akan lihat kat sini. Nampak tak ni? Okey, ada ni. Ada URL dia ni. Nampak? Okey, ada URL. So, korang boleh usahakan. Selamat berjaya. Okay, saya try lagi. Dia punya, saya try lagi 1, 2, 4, 5, 6. Ali, Abu. Tukar dia punya IC. Tukar dia punya jabatan. Dan saya akan tukar yang baru. Okay, ini adalah gambar yang kedua untuk staff kedua. Simpan staff data. So, okay, dia dah kata berjaya. Betul ke berjaya? Ini adalah profile yang kedua. Profile yang kedua. Okay, ini adalah profile yang kedua. Saya upload lagi sekali. Untuk cukupkan 3. Okay. 7. Abu Bakar. IC saya tukar. Jabatan kemahiran, tukar profile picture. Dan simpan. Okey, berjaya. Dihantar tak? Okey, ada data. 3 data macam ni. 3 data macam ni. Oleh kerana sebelum ni kan kita ada kita punya mana ni? Ni. Nampak tak data ni? Kan ada image coming soon ni kan? Okey, ini adalah tutorial daripada tutorial yang sebelum ni. Okey, daripada tutorial sebelum ni. Ini ada image coming soon kan? Okey, image coming soon. So, image coming soon ni sepatutnya dia gambar kepada image yang kita pilih tadi.
Jadi oleh kerana kita tak buat perubahan lagi pada Cordula punya kod, saya pindah kepada list staff. Nampak tak kita punya URL ni? Nampak tak kita punya URL? Sebab asalnya kita gunakan default URL, hard-coded URL. Jadi dia keluar gambar yang sama. So yang ni saya keluarkan, saya buang. Saya akan select daripada item. Saya duplicate ini. So dia akan select daripada item. Kita akan get item yang keberapa? Yang kelima. Kenapa nombor yang kelima? Sebab kenapa yang kelima? Sebab kita ada URL ni pada kolom yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab tu saya ambil data daripada kolom yang kelima untuk saya tukar kepada get item 5. So yang ni maintain kat sini pun boleh, nak buang pun boleh. Tak boleh. Get item nombor 5. Okay, so tadi kalau boleh refresh lah. Kalau boleh refresh lah. Kita akan lihat. Dia akan refresh dengan data gambar yang terbaru. So ini yang kita dapat. Senarai record staff, kita ada nama ni datang daripada Google Spreadsheet dan gambar ni daripada URL yang disimpan dalam Google Spreadsheet. So macam itulah kita boleh gabungkan image daripada Cordula masuk ke dalam Google, dalam Cordula kita. Simpan URL dia dalam spreadsheet dan papa balik dalam Cordula. Sebab image list view ni boleh terima URL link daripada daripada public domain untuk kita paparkan gambar tu pada apps yang kita buat menggunakan Cordula. Dapat macam ni? Okey, alhamdulillah kita dah dapat. Tahniah semua. Assalamualaikum. Subscribe, komen dan like. Terima kasih. Assalamualaikum.